Assalamualaikum Ernie, inilah bunga kita dari daerah Tutong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Atul dan Dini. Selamat pagi kembali. Jadi tadi kan Ernie kita ni sempat membincangkan mengenai lagu untuk hari ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Tadi ada Ernie sempat bertanya, tapi ni pun dah dikira tu lagu tu. Ada tepi. Ada. Tapi apa sebenarnya lagu yang sinonim yang Ernie selalu dengarkan setiap 31 Mei menjelang? Ya, kalau untuk yang boleh meningkatkan semangat patriotik saya sendiri sempena hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Raja Brunei ialah Pahlawan Bangsaku, ya. Jadi memang dari rentaknya saja dapat meningkatkan lagi semangat kita ini sebenarnya. Cuba sedikit. Ketahui Lihat di sana gagah perkasa berbaris megah di medan bakti. Itu saja. Kan semangat. Tapi kita tahu kalau Ernie memang pandai menyanyi, boleh berpantun, boleh bermukul dan sebagainya. Jadi teruskanlah chorus. Okey, apa Ernie? Mungkin banyak info dan juga aktiviti yang akan dikongsikan dari daerah Tutong. Kami serahkan kepada Ernie. Silakan Ernie. Baik, terima kasih Atul dan Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda kita dapat bersua di hujung minggu ini dari daerah Tutong untuk berkongsi beberapa info semasa dan juga pengisian bahan visual yang kami sediakan, ya. Dan seperti yang kami sering berikan juga sebelum ini, pada hari ini ada 2 acara diadakan di daerah Tutong. Antaranya ialah Festival Ado Gayuh 2023 bertempat di kawasan Gelanggang Sukan Kampung Ukong yang bermula pada pukul 8 pagi ini, ya, dan ini merupakan anjuran Majlis Perundingan Kampung Ukong bersama Pakatan Sang Jati Dusun Negara Brunei Darussalam. Jadi masih lagi ada kesempatan khususnya penduduk-penduduk di Kampung Ukong untuk datang ke Gelanggang Sukan Kampung Ukong bagi sama-sama memeriahkan, ya, acara Festival Ado Gayuh yang berlangsung pada pagi ini. Dan ada satu lagi acara juga mengambil tempat di daerah Tutong pada pagi ini bertempat di Taman Rekreasi Tumpuan Telisai daerah Tutong. Diadakan satu acara iaitu sambutan Hari Keluarga Peringkat Mukim Telisai dan acara ini sudah pun bermula sekitar pukul 7 pagi dan akan berlangsung sehingga 4.30 petang, ya. Dan beberapa acara juga turut diisikan bagi memeriahkan acara berkenaan yang melibatkan penduduk-penduduk di bawah Mukim Telisai. Jadi masih juga ada peluang untuk Auda datang berkunjung ke sana. Baik, untuk seterusnya kita beralih menyaksikan bahan visual yang kami sediakan pagi ini. Selamat datang ke Trail Bukit Kota, satu lagi lokasi buat para peminat sukan pendakian bukit menyusuri laluan Bukit Kota, satu-satunya trek pendakian bukit yang terletak di Kampung Lamunin. Mula dibukakan kepada orang ramai pada Januari 2020. Trek tersebut mengikut sejarah dahulunya merupakan kubu untuk tentera Jepun ketika Perang Dunia Kedua. Masa berlalu dan kini trek berkeluasan lebih kurang 30 hektar menyimpan 1001 keindahan flora dan faunanya dengan keindahan alam semula jadi yang dapat dinikmati oleh para pendaki. Trek ini telah dibina pada tahun 2019 dan diasaskan oleh kami bersaudara dan teman-teman sekampung dan dari kampung lain. Makanya terbinalah trek ini untuk dibuka pada orang ramai. Bukit Kuta ini nama yang sebetulnya Bukit Kuta. Pada zaman Jepun, Bukit Kuta adalah tempat tanaman gelagah. Jadi tempat Jepun berkubu. Jadi Bukit Kuta ini dinamakan Bukit Kuta. Dan seterusnya sebenarnya Bukit Kuta kami ambil nama Bukit Kuta itu menjadikan trek Bukit Kuta. Trek Bukit Kuta sejauh 7 km asalnya. Tapi sekarang digunakan hanya 5 km. Checkpointnya ada 4 saja. 4 checkpoint. Bukit-bukit yang ada, satu Bukit Kabun, Bukit Bidang, dan Bukit Duba. Dan ke puncak Bukit Kuta. Kalau yang first time baru mendaki, cuma ia menggunakan jalan shortcut saja. Kurang lebih 3 km.
Bagi yang mencabar, yang sudah orang ada kekuatan ataupun mental, dia boleh menggunakan yang 5 km. Masa ini trekannya digunakan untuk hiking saja. Biskal kurang ada sebutan lah, asal jauh dari kawasan-kawasan yang seperti daerah Tutong. Tips-tips keselamatannya adalah pertama adalah mengikut guide. Kalau mau masuk ke dalam kawasan trek menggunakan guide. Kedua, trek tanda-tanda adalah dipatuhi. Kalau masuk ke dalam hutan yang menuju ke Wasai, mesti menggunakan guide. Pasalnya adalah hutan belukar. Sememangnya siapa yang hiking itu mesti bawa minuman lah. Dan sampah-sampah itu jangan dibuang tidak tentu arah lah. Pasal kalau sampah itu berseliweran dari cantik lah bagi pandangan hiking-hiking yang dari luar negeri lah. Hiking kalau untuk mendaki buat masa ini di negara Brunei Darussalam, hiking adalah satu tren. Sebab hiking ini satu untuk mengambil stamina, kedua untuk melihat keadaan alam semesta. Kalau di Trail Bukit Kuta memang adalah flora dan fauna. Seranan pertama ialah untuk menyaut seruan Kementerian Kesehatan supaya kita ini dapat mengikuti acara-acara yang seperti hiking, jogging, dan lainnya untuk supaya kesehatan itu lebih baik lah. Dalam misi pendakian kami ke 2 lokasi tarikan, beberapa keindahan dan keunikan alam dapat disaksikan. Antaranya, tumbuhan daun hijau gelap yang semula jadinya melingkar pada kayu, yang seakan-akan melekat pada kayu tersebut, yang pada pandangan kami, ia kelihatan tumbuhan yang unik. Selain itu, turut dilihat adalah tumbuhan pokok timbaran, yang akar pokok tersebut mempunyai bentuk yang menarik, iaitu mempunyai ruang dan seakan terbelah. Ia menjadi tarikan dan spot sesuai bagi para pendaki untuk mengabadikan gambar kenangan di sana. Tidak kurang hebatnya juga pokok belaban yang kulit kayunya secara semula jadi mudah terbuka dan menghasilkan kayu yang terlihat 2 warna kontras yang bersamaan. Itulah sebahagian rahsia alam yang dilihat dalam kami menuju ke Wasai Bukit Kota. Waktu ini kita sudah sampai di Wasai Bukit Kuta. Jarak dari papan tandanya ke Wasai Bukit Kuta lebih kurang 20 meter. Ya, dan juga perjalanan daripada Dapan tadi kemari mengambil masa lebih kurang sejam lebih lah. Kerana kita ni pun ada join orang berhenti seketika untuk melihat keindahan alam semula jadi di Bukit Kota ni. Jadi sejauh 3 km untuk sampai ke Wasai Bukit Kota, yang pasti apa kita ni akan dapat lihat di sana ni nanti? Di Wasai Bukit Kuta terdapat satu gua dan Wasai Janggut Merah. Wasai Janggut Merah. Jadi apa keistimewaannya ataupun macam mana usulnya, nanti kita akan saksikan bersama. Mungkin Kasta.
Untuk menuju ke wasai tersebut, perlu menuruni bukit yang curam. Perlu juga berhati-hati kerana permukaannya yang licin dan boleh mengakibatkan tergelincir. Di sana terdapatnya aliran air daripada sungai melanggar bukit yang airnya bersumberkan air mata air. Juga terdapat gua yang disebut sebagai Gua Bukit Kota yang terbentuk secara semula jadi disebabkan oleh hakisan air dan sebagainya. Ia mempunyai keluasan dan kedalaman yang sederhana saja, namun ia antara tarikan bagi mereka yang menggunakan trek Bukit Kota. Ya, ada penonton, inilah yang dimaksudkan oleh Tuan Haji Medali tadi, yang mana antara tarikan bagi mereka yang melakukan pendakian di Bukit Kota, inilah antara tarikannya iaitu wasai berjanggut. Berjanggut merah. Wasai berjanggut merah. Jadi kalau mungkin kita nilai hampir-hampir baru tak nampak merahnya kali. Okay. Jadi memang kederasannya air ini akan sentiasa mengalir lah. Airannya kalau hari hujan lebat, airnya akan deras. Tetapi kalau hari tidak ada hujan, airnya cuma mengalir sedikit saja. Sedikit saja. Jadi boleh dikatakan saya ini kira bernasib baiklah. Dapat melihat turunan air terjun, air terjun daripada janggut merah. Jadi apa? Ya, boleh diminum ke ni? Boleh. Boleh dicuba. Boleh dicuba. Boleh dicuba. Tapi sudah pasti air mata air memang bersih lah. Mungkin Tani boleh hampir-hampir kali ni. Boleh. Bismillah, hati-hati. Kalau diminum dah jadi masalah. Ya, masalah. Bismillah. Ya, alhamdulillah sampai je akhirnya kami ke puncak Bukit Kota dan agak-agaknya berapa kejauhannya itu tadi daripada Wasai untuk sampai ke puncak ni? Daripada Wasai ke puncak Bukit Kota lebih kurang jauhnya 800 meter. Oh, lebih kurang 800 meter. Dan apa yang menariknya apabila sampai ke puncak ni, sudah pastilah bagi mereka yang melakukan pendakian memang ingin menuju ke puncak bukit tersebut. Yang menarik ni di belakangnya. Dapat kita saksikan keindahan Kampung Lamunin. Kampung Lamunin. Di sana ada nampak beberapa bangunan yang saya lebih familiar lah ataupun tahu. Seperti bangunan emas saja. Dan alhamdulillah sejauh perjalanan kita ni melalui kawasan Kabun. Ini pun kawasan Kabun. Kawasan Kabun. Ia dimiliki oleh orang kampung sini. Orang kampung sini. Dan itulah ya puncak Bukit Kota yang pasti menjanjikan apa? Keseronokan. Jadi mungkin anda masa untuk kita ni berehat. Jauh sudah tadi berjalan lah. Berehat tadi dulu. Terdapat 3 bukit sahaja yang perlu ditempuhi buat para pendaki, iaitu Bukit Bidang, Bukit Luba dan Bukit Kebun atau juga disebut Bukit Kota yang mempunyai tarikan alam semula jadi tersendiri serta kaya dengan tumbuhan hijau selain kebun buah-buahan penduduk kampung sekitar yang turut dapat dilihat dalam pendakian kali ini.